ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah beri taufik pada kita untuk kita belajar pada hari ini dengan selamat dan dapat terima ilmu daripada majlis ilmi kita, sama ada tafsir Al-Quran, sejarah dan lain-lain lagi insya-Allah. Hari ini kita bersama dengan siri 52 daripada pelajaran kita sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah nabawiyah yang patut kita belajar untuk kita mengetahui perkembangan yang berlaku di zaman Nabi di masa hidupnya. Itu juga hijrah adalah satu bahagian daripada sejarah Nabi yang amat penting dan besar untuk kita mengetahui sama ada muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat. Tidak patut dia tak reti dan tak patut dia tak belajar. Kerana sirah adalah merupakan terjemuh daripada cara hidup Nabi dari segi dakwah dia, di segi masa peperangan dan masa kedamaian, masa dia tidak pergi ke mana-mana pun kita boleh juga untuk memukakan berkenaan dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak belajarnya iaitu masalah tawanan perang. Celaisek. Bila perang ni rolik dia. Orang ni dia dapat tangkap atau pegang orang-orang hak tak mati daripada musuh yang tak ada nak lari. Itu panggil tawan ni. Orang kena igat lah, mudah-mudah orang kena igat. Tu. Dalam Quran sebut dia panggil asir. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira tu di belakang tu. Dan mereka itu al-abrar tu, orang-orang baik, Tuhan royak masuk syurga gitu gini banyaknya nikmat Tuhan sebut dalam suratul insan yang malam kemarin kita dengar dalam semaya kita baca surah sajdah dan juga suratul insan. Sifat dianya di antaranya iaitu ayut'imuna at-ta'am, mereka memberi makan kepada yatiman, miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, wa asira, orang tawan ni. Asir mana orang kena takak celai. Itu sifat orang abrar. Lah ni kita tak ada perang, kita boleh makanlah. Orang duk lego, kesian juga dia duk lego, kena kurung. Tu walaupun dia salah, dia nak apa ni, nak bayar kesalahan dia, nak wuti kesalahan dia, kena buh dalam legok dulu. Boleh. Tu. Jadi dia duduk nombor 3 lah. Nombor pertama miskinan, nombor 2 yatiman, anak yatim. Sebab apa dulu anak orang miskin? Anak miskin ramai. Kalau banding dengan yatim, orang miskin ni lebih ramai pada yatim. Yang keduanya, yatim ni kadang-kadang dia ada orang sedekah, ada tanah, ada duit banyak, tapi mati pak mati yatim. Ada duit
ada harta dah itu. Tapi kerana nak ambil nak peduli ke dia, kerana Quran pun suruh peduli ke dia, Nabi pun peduli pada dia, maka dia diberi tempat nombor 2 di segi nak beri makan pada dia. Padahal yang makan banyak dah makan ni. Yang ambil hati nak nak menghiburkan hati dia, nak menghilangkan duka cita dia, sebagai anak yang selalu tupai pada pak, maka kita kena ambil berat dengan dia. Kalau kita nak sini asira itulah, itu panggil tawanan, nak hurai masalah makna tawanan. Jadi dalam peribadah ni, seperti mana kita tahu pada minggu yang lalu nu, katanya orang-orang Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dengan hantaran utusan para malaikat mari ribu-ribu untuk membantu untuk membantu dan menyokong, menyertai dalam peperang ibadah. Maka benih ni dapat membunuh 70 orang daripada musyrikin, termasuknya kepala yang pemimpin yang besar, yang agung, iaitu Abu Jahal, dan lain-lain lagi daripada pemimpin Quraisy. Abu Jahal kita ayat dah dibunuh oleh budak, 2 orang budak umur tak sampai 15 tahun. Budak-budak ngaji Mosam tu, kita kepala jahat, kepala yang pengganas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 70 pula ditawan, kena igat 70 orang. 70 orang ni nak buat lagu mana? Bukan sikit 70 orang ni. Nak buat lagu mana? Nak ambil tindakan lagu mana? Tu cara lagu mana? Nak kurung ke, nak bunuh ke, nak lepas ke, itu masalahnya. Yang menjadi masalah lagi kerana tidak ada penetapan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu belum diturunkan lagi kepada Nabi mengenai tawanan. Kerana ini adalah peperangan yang pertama yang besar, secara besar-besar. Sebelum itu panggil ada Sariyah. Sariyah lalu gahambak. Lak terawin, kita tengok mana musuh duk mana atik, duk mari tengok gapo atik, atau nak mari kepung gapo atik Madinah ni. Negeri Islam ni. Itu cara halu-halu, tak bertempur lagi panggil. Tak ada berdepan molek lagi. Cuma nampak ngelik lagi, nampak ngelik lagi, gitu saja. Ni bila bulan Ramadan tahun yang kedua, di mana kita tahu berlakunya perang Badar, maka kali ni bertempur cara berdepan. Sebelum bertempur tu dia ada gapo? Kita ngaji lepas dah, dia panggil tanding, perang tanding panggil. Lawan tanding, lawan sama sore sama sore. Itu. Lepas tu daripada situ mari kepada perang lawan. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala bagi satu nikmat yang Tuhan beri kemenangan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya yang bilangnya 300 lebih. Jadi bila kita tidak ada wahyu, sebenarnya Nabi dia boleh ambil sikap dia, boleh ambil pendapat dia seorang boleh. Tu. Lepas tu nak perintah sahabat tu, mungkin bunuh, mungkin tebuh, mu lepas dia, boleh belaka. Kerana Nabi jadi pemimpin. Pemimpin. Apa kerja yang besar lagu ni, Nabi dia tak buat seorang dak. Dia panggil jemput sahabat-sahabat dia. Terutama sahabat ada ilmu, ada fikiran molek, dan sahabat tu pengaruh dalam masyarakat. Orang kenal molek, orang taat molek, maka dia ambil mari syura. Tu. Dalam Quran Islam kita ni agama syura ni, ingat molek, agama yang berdasar kepada mesyuarat. Terutama
urusan pekerjaan yang besar-besar dan penting-penting. Seperti perang, seperti tawanan ni. Tu. Nabi dia walaupun dia tinggi tapi dengan sifat tawaduk dia tu. Rendah diri dia. Sahabat rendah dah dia. Jelas dah. Kerana bukan jadi Nabi, bukan orang terima wahyu secara direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ambil dasar syura. Satu, ini kita nak ngaji maqasid sini. Kita bila ngaji sirah, sejarah Nabi, kita seli maqasid. Maqasid asy-syariah kita duk ayat dulu. Jadi apa dia maqasid asy-syura? Matlamat, rahsia, hikmat daripada syura ni. Kita boleh simpul dua perkara. Satu, untuk nak ambil pendapat yang paling betul sekali. Dia ramai-ramai ni, 5 orang 5 pendapat, 10 kepala 10 masalah, dia waktu baik. Pandangan kali satu, itu lagi. Cuba kita tengok syura di Sepa Putan Rasudano. Berapa ratus orang? 400 orang. Kita kata 400 orang. Orang ni gitu, orang ni gini, orang ni gini. Saya nak habis masa. Satu masalah tak cop lagi, tak habis lagi. Kerana banyak kepala, banyak otak, banyak fikiran, banyak pendapat. Tu. Pendapat goleknya hak molek-molek belaka. Atau molek tu fikiran hak gong-gong adalah. Tu nak rusaknya, nak punahnya. Atau pakar dengan cara kasar ke, atau duk cumti orang ke, itu tak kena. Syura ni waktu baik hak molek dengan tidak jinjak orang lain, tak gadah keting orang lain, itu syura. Nak waktu baik pendapat yang paling betul sekali, yang kena sekali. Yang kedua, lepas ada tu nak ambil pendapat tu, mari tadbir, mari barihan. Mai barihan. Itu maqasid asy-syura. Dua perkara lah. Orang lain banyak lagi, tapi kesimpulan naik situ belaka. Dua perkara tu. Jadi masalah tawanan ni, Nabi panggil siapa hati? Orang pertama yang Nabi harap dan Nabi percayai di kalangan sahabatnya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini nombor 1. Siapa yang cumti, siapa mengkufurkan Abu Bakar, tahulah katanya apa oleh Nabi bila dia hijrah yang ambil Abu Bakar, tak ada ambil Ali lagi. Ada yang duk beraja Ali, duk puja Ali, duk tuhan Ali, kadang-kadangnya apa Nabi tak pilih Ali lagi hijrah. Sedangkan Ali orang muda lagi, yang keluar pula sepupu Nabi dia tu. Apa tak ambil Ali lagi, heret Ali lagi. Bawa pergi ke Madinah, masuk gua, apa heret Abu Bakar. Kita kena faham kata satunya, Nabi dia tengok di kalangan sahabat dia, siapa dia lebih aslah, lebih patut untuk menjadikan teman dia dalam berhijrah. Yang keduanya, budak dengan orang tua, orang awusa ni, dia tak serupa segi fikiran. Budak fikiran dia masih mentah kadang-kadang. Orang tua kita kata, orang tua ni makan garam dulu daripada budak-budak, daripada anak-anak. Tak gitu. Ambil orang tua, dia fikiran dia matang, panggil masak panggil. Tu boleh buat syarat. Kerana dia ada pengalaman, ada persepakan makhwal, punoi atau orang-orang atau dek-dek budak-budak. Kerana Ali masuk tu umur tak sampai 20 tahun lagi, lebih kurang 20 tahun lah kita kata, lebih kurang 20 tahun. Tu. Jadi ambil Abu Bakar, tapi kita duk kata Abu Bakar ni kufur, fasik dan sebagainya. Jadi nampak katanya tak kena dengan ajaran Islam kita yang mulia. Jadi isteri Nabi pun kata
kufur. Saing Nabi pun kata kufur. Mana? Dia nak Nabi sebenarnya. Dia nak Nabi tapi tak sapa nak Allah tangi, tak sapa nak pergi Nabi. Takut nampak doa. Kalau dengan Nabi hancur. Hancur, umat Islam hancur, lebih hancur dah ni lagi. Tu. Ayat tu Nabi tak molek. Boleh jadi. Bapa Nabi demi Aisyah jadi bini dia. Aisyah tak molek, Aisyah kafir, Aisyah fasik. Tu. Nah, dia nak gitulah. Tapi dia duk taruh sipir-sipir sembunyi dalam hati dia. Dalam hati dia begitu. Itu cara dia, cara musuh daripada Yahudi, daripada orang-orang yang benci kepada Islam, benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak waktu baik. Kerana dia tu ada apa? Ada subai Islam, ada pihak Islam lagi, ada janggut Islam lagi tu ya. Nauzubillahi min zalik. Jadi Nabi panggil orang mula-mula iaitu Abu Bakar. Kan Abu Bakar ni digelar Siddiq, orang benar, membenarkan. Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi klik mari orang Islam sendiri pun duk ragu-ragu, syok. Sungguh kedak Nabi pergi Isra' daripada Mekah kepada Palestin dalam masa yang sekejap saja. Tak mungkin, sehingga kata tak mungkin, tak boleh jadi. Tapi Abu Bakar tanya Abu Bakar, percaya tak Abu Bakar? Saya ni 1000% percaya kepada Nabi. Kerana Nabi Shadiqul Masduq, orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Habis itu Nabi panggil dia, panggil Umar. Hak ni hak orang beci belakang ni. Tapi Nabi tak beci, Tuhan pun tak beci. Tak itu. Tak apa dah, alhamdulillah. Jadi panggil Abu Bakar, lepas tu panggil Sa'ad bin Mu'az. Seorang lagi Mu'az, Sa'ad. Kerana Sa'ad ni dia pernah pendapat masa Nabi duk mula-mula nak perang tu. Mula-mula nak perang tu, jadi cara nak bancakan, nak berihan dalam perang nak buat lagu mana nak ujayanya. Kerana Nabi tahu dah kata musuhnya lebih ramai daripada bilangnya tentera-tentera Islam jadi pimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka saat ni dia kata, lagu mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bina Arish, dia panggil Arish. Arish ni supaya kata buat gerai tu lah. Kalau bahasa kita lah ni, kaum bacakan panggil. Pusat penterbiran dalam masa perang. Tu. Dia kena ada supaya kita makan teh. Ada makan teh sekolah, teh masjid. Ada satu khemah kecil. Tempat tua makan teh tu duduk situ. Kalau sekolah, ustaz-ustaz pemberihan duduk situ. Dan dekat tu ada tempat apa? Tempat buah peti khairat. Nak berduit situ. Duduk jauh dengan kaum bancakan dia panggil. Kaum anwaikan dia panggil. Kaum anwaikan tu. Ni boleh nama belaka, tapi dalam perang ni goleknya bancakan lah nak sang. Nak perintah. Pergi situ. Pergi mara, jangan hundur. Kata gilah. Kita tak dalam perang, terbiak perang lagu mana, maka gitulah. Itu daripada pendapat Sa'ad bin Mu'az. Dia pendapat Nabi syurah. Nabi terima tak? Nabi terima. Sahabat rendah, Nabi tinggi tapi Nabi terima. Kerana pendapat ni sawab, betul molek, kena molek. Buat Nabi. Ambil kayu, ambil gapo. Nabi duduk situ. Lepas tu tak orang duduk jaga Nabi pula. Tak orang duduk jaga Nabi. Takut mai serai apa dia alik belakang Nabi duduk. Nabi tak khabar. Itu di antara buah natijah daripada apa? Daripada syura. Maka bagi tabiat kita hidup pesang ramai-ramai jemaah kampung, masjid pun kena ada kemakan, kena ada syura antara kemakan masjid. Tikmil jangan duk buat seorang, kena mesyuarat. Kerana dia penting dalam nak menguruskan, nak terbit masalah masjid, nak maju, nak orang mari semaya ramai.
nak buat lagu mana, orang tak sembahyang nak ambil tindakan lagu mana. Misal lagi lah. Nah, kita kata. Itu di antara syura. Nah, dalam Quran sebut 2 ayat, satunya surah Syura, surah pun nama Syura juga. Syura-syura ni rabukkan program cara mereka masalah kamang politik syura ni. Jadi Quran nama surah Quran nama surah politik dah. Kamang dah. Mana kata Islam tidak rawang sasana kat kamang. Tidak rawang akidah kat kamang. Kamang ke suaneng kong Islam. Ini faham boleh. Yang kata kita melalah demo lah mereka. Kita jadi rakyat pun tak apa. Tu. Itu tak boleh. Kita kena fikir lagu mana kita nak orang Islam ni boleh fikir dalam kamang, boleh fikir dalam kan program kata. Kerana asas kita, contoh kitanya iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana dia berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Salah satu tujuannya ialah untuk nakwi hukum Allah ni ada boleh kuat kuasa, boleh pakai. Nah, tak boleh pakai hukum Allah kalau tidak ada kekuatan. Tak ada kuat. Salah satu kekuatannya iaitu mendirikan daulah, iqamatid daulah, menegakkan daulah negara Islam pertama di Madinah. Sebab tu Nabi dia kuasa boleh nak buat janji dengan orang-orang bukan Islam, terutama orang Yahudi yang mana dia tu jadi musuh kepada Islam. Nabi ambil cara berjanji, pakat dulu nak duduk di bawah pemerintahan rabuk hak negeri Islam di Madinah. Daripada inilah kita boleh ambil pengajaran hijrah. Katanya hijrah Nabi membina daulah. Daripada dakwah di Mekah, daripada istid'af lemah tertindas di Mekah, bila pergi hijrah di Madinah jadi istikhlaf, jadi khalifah, jadi pemimpin, dan dari situ timbulnya tertegaknya daulah. Bila ada daulah, Nabi ketua, rakyatnya ialah orang Islam daripada Ansar, daripada Muhajirin Ansar, dan rakyat pula daripada orang bukan Islam iaitu orang Yahudi yang telah ada dah di Madinah. Ya ada dah di Madinah pun ya. Nah, ya hijrah bila tu lama dah. Sebab tu bila masalah kita ni Asyura ni, ya ada kisah dia. Cerita dianya bila Nabi pergi hijrah ke Mekah, Madinah, Nabi dapat orang-orang Yahudi itu duk puasa. Dia puasa. Nabi tanya, sebab apa mereka itu puasanya? Tu. Dia jawab kata, hari ni yaumun salih. Hari Asyura hari salih dalam pandangnya orang Yahudi. Dan pandangnya orang Madinah. Orang Madinah jawab ada Nabi, kena Nabi tanya. Yaumun salih. Ada setengah tu yaumun azim, hari agung, hari mulia. Pak dia ni bukan puasa saja, raya hari ni hari Asyura. Kalau tu takwim Mekah lah dan negeri Arab, hari ni hari 10 dah. Kita di sini baru hari Tasu'a, hari Tasik, hari 9 hari ni. Tak apalah. Tak ada masalah apa, bukan kita nak balas, bukan kita nak sisih. Puasalah, nak puasa berapa hari pun dalam bulan Muharram ni adalah bulan puasa hari. Bulan puasa sunat selepas pada Ramadan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahri Muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan iaitu puasa fardu ialah puasa bulan Muharram, iaitu puasa sunat.
Kalau jatuh hari Samunak ke, hari yang ke-8 ke, tak apa, hari 9 tak apa, 10 tak apa, 11 tak apa, 12 tak apa, 29 pun tak apa lagi. Kalau 30 tu hari syok panggil, hari syok. Syok kata bulan Safar ke, satu hari bulan Safar ke, atau masih lagi 30 Muharram. Tu kita nanti tengok. Kita tengok. Puasa sunat je tak ada payah mana, tak serupa dengan puasa puasa fardu ni. Itu. Jadi kisahnya orang Yahudi dia puasa dah masa tu. Dan rayu. Kalau kita tengok Nabi di Mekah dia puasa dah. Hari Ashura. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy puasa dah. Hari Ashura. Hari 10 Muharram. Sebab tu seolah kata puasa fardu bagi Nabi hari Ashura tu. Nabi sore tu Nabi suruh sahabat-sahabat dia puasa kata. Orang kata kedudukan panggil setana pap kanta sin ot nei wan tisik kong Muharram ni. Kedudukan hari Ashura dalam Islam besar. Buat dia Yahudi dia katakan nak syukur. Nak syukur nikmat yang Tuhan selamatkan Nabi Musa daripada kezaliman Firaun, serta rasa gembira kerana Firaun ditenggelam dalam laut. Tu syukur. Jadi kita pun boleh syukur juga. Di samping kita nak turut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga niat kata nak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi Musa diselamatkan. Nabi Musa bukan Nabi kita, tapi ada hubungan dengan Nabi kita. Nabi bila orang jawab kata kerana mereka itu nak syukur di atas kelepasan Nabi Musa dan tenggelamnya Firaun dalam laut, maka Nabi kata wa ana ahaqqu bi Musa minhum. Aku lebih berhak daripada mereka lagi dengan Nabi Musa AS. Sebab Nabi sama Nabi ni sepuluh adik-beradik dah. Walaupun keturunannya jauh tekah ribu-ribu tahun sekalipun, semua Nabi itu sepuluh keluarga yang satu. Keluarga satu. Sama-sama yang Tuhan pilih menjadi Nabi dan Rasul, dan sama-sama mereka itu diberi tugas, bertanggungjawab untuk menyampaikan wahyu Allah dan menyampaikan dakwah kepada umatnya masing-masing. Disitulah panggil adik-beradik dari segi tugas, dari segi kerja. Sama-sama boleh tamneng Nabi dan Rasul alaihimussalam. Sepatut menit sama tok menit sepada wadik dah lah buat dia tu. Bila ada pecum, mari pecum belaka tok menit, pakai dia cuk dia, resmi dia, uniform dia. Tok nebel pun sepatut juga. Tu sama-sama ada tamneng, sama ada tugas, ada nati untuk ummah, untuk cumcun, untuk masyarakat dan sebagainya. Itu nak ayat katanya ada hubungi dari segi cara hidup dan cara menyampaikan dakwah. Jadi bila Nabi panggil Abu Bakar, Umar dan Sa'ad, Nabi panggil juga 3 orang yang Nabi pilih. Orang ada fikir molek. Lepas tu mula-mula sekali Abu Bakar tanya Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kamu pandai lagu mana pendapat kamu ni berkenaan dengan tawen ni?" Abu Bakar dia seorang masya-Allah, orang hati lembut, hati yang timbul rasa, hati yang berat sebelah rahmat, daripada kuah, daripada nak ambil kekuatan. Orang mudah menangis dia. Kita royak dah kata dulu masa di Mekah, dia buat masjid, rumah dia buat masjid depan rumah dia. Dia semaya sore. Orang lain bakal pergi di Habasyah dah, semaya sore.
dia pikul dah. Dia gapo duk kusai dah nak pergi Habasyah kata, tapi orang sekat dengan jalan royak atas segilah. Tak apa nak kecek dengan apa buat pemimpin-pemimpin kafir tu. Lalu dia duk janjilah, jangan baca Quran, jangan duk dakwah. Tapi dia orang wahai baca Quran, masya-Allah. Lepas tu rajin buat ibadat. Buat ibadat. Dapat rumah dia tu dia buat di masjid. Itu mula-mula masjid tempat buat ibadat bagi Abu Bakar lah. Selain pada masjid ke apa Baitullah Kaabah. Semaya malam dia baca ayat-ayat, bila baca ayat dia menangis. Dia orang hati lembut, menangis. Puak dia ni, puak kafir, anak-anak dia, retina dia, bini-bini puak dia lalu. Baru dengar orang duk tiak, putih, gapo ni duk tiak ni? Dengar Quran. Tu. Hak ni puak dia janji dah tak sewi buat lagu tu. Berbanyak-banyak kali anak dia, bini dia klik oyak, kata laki klik oyak keluarga dia, kata ada orang dia baca Quran, dia menangis, ngadu. Tu. Lalu marah puak dia. Marah pada orang tengah, hak sekat tak sewi Abu Bakar pergi pada Habasyah. Dia kata buktilah boleh janji, rombak janji tu. Kerana tak pakar dah. Abu Bakar dia langgar perjanjian. Abu Bakar tak lek hati dia tu. Hati dia lembut, masya-Allah. Orang hati lembut ni salah satu kebaikan yang banyak. Lalu dia kata, "Hei ya Rasulullah, tahun ni tidak ada orang lain," kata. Tak ada orang lain. Iaitu adik-adik kita, anak pak dara kita. Pak dara semua. Al-Abbas tu pak dara Nabi lah. Ya Islam dah tapi dia susu Islam. Susu Islam. Dua orang pak dara Nabi mari perang Badar lawan Nabi. Al-Abbas ni dia susu. Dia pergi mari dengan orang musyrikin juga. Kerana dia tak si tunjuk lagi kata dia Islam dah. Pak kena igat juga dia. Tu. Pak kena igat. Duit tak ada nak tebuh. Duit tak ada nak tebuh. Nabi buat tebik duit dia. Buat tebik duit dia tebuh. Sahabat-sahabat lain kata, Allah kesian Nabi tengok. Kerana dia kasih saya pada pak dara dia. Masya Allah. Itu lepas dah ni lah. Ni kita nak kata pandangan pendapat Abu Bakar ni. Dia kata tidak ada lain anak saudara kita, sepupu supaya kita, pak dara kita, anak pak kita, adik-adik kita berlaku. Kalau kita bunuh dia, jadi dia mati oleh kafir. Dia mati oleh kafir. Lebih baik kita tu fidak, ambil tebuh. Tebuh. Lepas tengoklah nak tebuh berapa orang kaya banyak mana, orang miskin banyak mana, orang petengah banyak mana, orang tak ada lagu mana. Buatkan. Nabi pun dia tak ada kata apa lagi, senyum gitulah. Panggil Umar, mari. Hei Umar, apakah pendapat kamu tentang tawanan ni? Umar kata, ya Rasulullah, mereka adalah musuh kita. Umar ya kasih panggil. Bahasa kita kasih lah. Tegas. Dia tak boleh. Kalau kufur, kafir, nifak pun tak boleh dah. Nifak tu bawah ada kafir sikit pun tak boleh dah. Nak catat kuat selalu dah dia. Tak gitu. Tu. Kena ada dalam masyarakat kita orang bisa tegas dengan Islam. Kena dah lah kalau sejarah wayak kata kalau Umar lalu jalan mana, syaitan pakai sepak lah. Ni sepak kau ni tak wani jumpa dengan Umar. Allahu Akbar, Masya Allah. Umar kata kalau kita taruh dia, tebuh dia, dia boleh hidup lagi. Bila hidup, dia pakat pula dengan puak dia ni. Dia rasa denai lagi, maka dia lawan kita pula. Kedua-dua pendapat tu malah berlaku. Dia kata kita jangan ada puak ni, jangan hidup dia. Abu Bakar kata kita walaupun kita Umar kata walaupun kita sikit apa lah. Jadi dua-dua tu pendapat yang molek belaka, maslahat belaka.
pada Islam. Umar dia takut puak ni mari serang Islam, lawan Nabi, lawan kita. Abu Bakar kata kalau kita tu tebuh, akhirnya boleh jadi masuk Islam, akan menambah pula bilangnya orang Islam ni. Itu pendapat, dua pendapat. Tanya Sa'ad pula, dia kata tak boleh, aku nampak pendapat supaya Umar juga. Tu. Daripada awal lagi Sa'ad ni belum berlaku perang lagi, dia kata kalau lah boleh tangkap igat puak ni jangan taruh kerana puak ni lah duk bunuh, duk buat seksa, buat nyanyo, duk azab, duk rapah harta benda kita di Mekah dulu. Itu orang rasing belaka tu. Rasing kena ke dia. Siapa-siapa pun pasal nak balah kerana bila orang buat nyanyo turut-turut berdoa tak gitu. InsyaAllah kita minggu depan kita tengok Nabi nak terima hak mana. Tu terima hak Abu Bakar ke atau terima hak Umar. InsyaAllah ta'ala. Tu bila-bila kita ngaji sirah, kita ngaji maqasid lebih kurang tu insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.